أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح جلستنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بقراءة سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله ثم الحمد لله أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, ayahanda serta bonda, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dimuliakan sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat bertemu lagi pada malam ini dalam ruangan dan kesempatan kuliah maghrib. Mudah-mudahan ketika mana kita berada dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatan, menurunkan hidayah kepada kita semua dan memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita masih lagi berkisar kepada persoalan, adakah benar penyataan yang mengatakan pendukung-pendukung kalimah tauhid, mereka yang menyatakan keimanan kepada Allah, mereka yang menyatakan pengiktirafan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, menerima kehinaan daripada Allah? Dan apakah pula orang-orang yang tidak mendukung kalimah tauhid ini? Mereka yang mendukung kekafiran, mereka yang mendukung kemungkaran dan kemaksiatan mendapat kemuliaan. Itu je persoalan dia, ya. Orang yang mendukung kalimah tauhid dapat kehinaan, orang yang tidak mendukung kalimah tauhid dapat kemuliaan. Maka kita dah sebut pada pertemuan yang lalu, bila mana pengarang sebut tidak benar apa yang disebutkan itu. Mana boleh orang yang beriman dengan Allah SWT dapat kehinaan, orang yang kafir pada Allah, yang tidak menerima, ya, syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia pula dapat kemuliaan. Maka pada malam ini, sebagai penerus kepada perbincangan kita, di muka surat yang ke-57, muslimin dan muslimat boleh baca dekat saudara-saudaraku semua tu. Cari perenggan tu, ya, muka surat 57, ya. Baik, kita mula daripada situ. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilumi fid daraini amin. Saudaraku-saudaraku semua, katakanlah kepada saya, demi Allah, apakah iman anda kepada kalimah thayyibah adalah seperti ini? Itu soalan awal tu. Makna soalan awal tu disebut keimanan kita ni, apakah keimanan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesaksian kita yang benar kepada baginda Rasulullah SAW, ataupun yang kita sebut sebagai kaitannya ialah kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Yang ini kita membuat penyaksian bahawa baginda Rasulullah merupakan risalah Allah sekadar pada lisan sahaja. Jadi pengarang kitab kita ini datangkan satu persoalan, apakah iman kita ini sekadar pada lisan saja? Dia duduk pada lidah saja, berlegar pada sebutan.
Aku orang Islam, aku orang beriman, aku orang yang beramal, aku orang mikian. Maknanya dengan menggunakan kuasa lidah. Dalam ilmu akidah, keimanan yang dikatakan kesempurnaan itu ialah apabila adanya 3 gabungan. Yang pertama, mesti tasdiqu bil qalbi. Dia membenarkan dengan hati dia. Maknanya keyakinan, kefahaman apa yang terhasil daripada kalimah thayyibah itu ialah keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pergantungan, kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, kita menyaksikan ataupun kita meletakkan bahawa pengiktirafan Allah SWT kepada Rasulullah sebagai Rasul akhir zaman, dan kita sebagai umat manusia, kita juga menyatakan Muhammad itu merupakan Rasul akhir zaman juga. Tak? Jadi yang pertama, tasdiqu bil qalbi ni, letak dalam hati sungguh-sungguh, bukan kerana paksaan, tetapi kerana kita iman, kita tahu bahawa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nak suruh kita pegang sungguh-sungguh kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sebagai ikat janji kita dengan Allah SWT. Kalau orang yang bekerja, dia ada aku janji. Nah, tapi kita ni dengan Allah SWT, kita dengan Rasul, kita berjanji bahawa Allah itu merupakan Tuhan kita. Dan kita berjanji bahawa Muhammad Rasulullah SAW merupakan Rasul yang Allah utuskan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, barulah talaffuz bil lisan. Kita menyebut dengan lidah kita. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita sebut lafaz tu. Kemudian yang ketiganya, wa ta'malu bil jawarih. Kita laksanakan dengan perbuatan sebagai mengesahkan apa yang kita kata iman kepada Allah dan penyaksian kepada Rasulullah SAW. Nah, diumpama ginilah. Kalau kita solat, dalam solat tu dia ada 2 rukun. Rukun qauli dengan rukun fi'li. Rukun qauli ni rukun yang kita sebut. Nah, takbir, Allahu Akbar, itu lafaz qauli. Kemudian kita membaca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca. Nah, ya. Dia membaca ni, kalau kita solat secara berjemaah, nah, sekadar kita yang mendengar. Nah, maknanya tidaklah sampai kita pinjam mic orang pula, kita tolong pendengarkan kepada orang lain. Siapa dengar hak belakang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekadar kita mendengar. Kalau kita solat seorang, nah, tidak ada masalah lah. Kalau bersendirian, hak kalau ramai, maknanya kita membaca. Yang keduanya, rukun fi'li. Rukun fi'li ni apa yang kita buat daripada perbuatan yang ada dalam solat. Kita qiyam, kita angkat takbir, kemudian kita membaca. Kemudian membaca tu rukun qauli, ya. Kita rukuk, kita iktidal, kita sujud, duduk di antara 2 sujud tu sehinggalah kepada salam, itu maknanya rukun fi'li. Kedua-dua ni kita kena buat, barulah sempurna solat kita. Nah, tapi kalau kita buat sahaja rukun fi'li, tapi tidak kita talaffuz dengan qauli kita, hukum dah semayang tak? Semayang. Tapi rukun qauli kita tak buat, bermakna kita sudah cacat satu rukun. Bila rukun qauli tidak dibaca, tidak dibuat, maka terbatas solat. Jangan buat main. Nah, Allahu Akbar ketika mana bacaan Fatihah, mulut tak buka pun nak baca Fatihah. Nah, ni sembahyang seorang. Kalau sembahyang ikut imam, kita mendengar bacaan imam, kemudian selepas habis saja Al-Fatihah, kita pun membaca dengan suara yang kita sendiri dengar. Itu maknanya rukun qauli. Mana kita kena buka mulut untuk kita baca. Kalau tak buat, cacatlah solat tu. Ataupun yang mudah lagi, kita ambil Quran, kita nak baca Quran, buka dah. Nah, kemudian kita tengok. Tidak kita kata membaca pun, satu lafaz pun kita tak keluar. Hak kita sendiri ni kata rasa, baca ke tidak? Ustaz, kita bacalah Quran. Macam mana? Baca dengan hati.
Bila baca dengan hati, betul lah. Nah, tapi bila mana ada sahabat-sahabat kita yang nak mendengar bacaan Al-Quran, dia tengok keadaan kita tu. Mu baca tak Quran? Baca lah. Mu tak dengar? Mana nak dengar? Pasal apa? Baca dalam hati. Dan orang macam mana? Bila sebut Iqra, baca, kena baca. Keluarkan lafaz tu. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah betul baca. Tapi dah kalau kita buka Quran, duduk gitu. Tutup dah. Dah baca dah. Mungkin dia baca pada diri dia, orang lain tak dapatlah manfaat. Nah, jadi perbuatan dia yang disebut membaca, ya, kita buka Quran, maknanya dengan perbuatan tersebut mengesahkan bahawa kita baca Quran. Itu bahagian ibadah sebagai contoh. Dan hak bahagian akidah ini, bila mana diletakkan yang pertamanya kena ada keyakinan sungguh-sungguh dalam hati, kemudian kita lafazkan dengan lidah kita ni, menguatkan apa yang ada dalam hati. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah SWT yang layak aku sembah. Dan aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Mu jangan nak kata benda lain. Aku tetap dah dengan perkara ni. Dua. Yang datang dengan perbuatan itu mengesahkan lagi bahawa kita ni orang yang beriman. Kita ni orang yang ada akidah. Aku pegang sungguh-sungguh dan aku lafazkan bahawa Allah dan Muhammad itu merupakan, ya, Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul. Perbuatan kita pula, kita ikut apa yang disarankan oleh Allah dan Rasul, barulah disebutkan sebagai Muslim mukmin. Buat perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, maka jadilah kita orang Islam. Nampak? Itu cerita dia. Baik. Persoalan-persoalan yang bakal timbul pada ni, ya. Tidakkah masih ada beratus-ratus kepercayaan yang karut marut dan syirik yang semuanya bertentangan dengan kalimah thayyibah bermerajalela di antara anda semua? Kita dah sebut bahawa bila seseorang Muslim, dia ikat janji sungguh-sungguh dengan Allah dan Rasul bahawa Allah lah, yang menjadikan manusia dan makhluk seluruhnya, maka kita meletakkan bahawa pergantungan kita, ikatan kita hanya kepada Allah SWT. Dan yang keduanya, ikatan kita kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin kepada umat Islam yang menjelaskan kepada kita perjalanan iman yang nak bawa balik kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memungkinkan kita berjaya masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengapa berlaku perkara-perkara yang dikatakan kepercayaan karut? Mengapa masih lagi ada syirik? Yang pertama tadi kita sebut, kerana iman seseorang itu hanya pada bibir sahaja. Dia tak masuk dalam hati. Dia tak masuk dalam hati ni, maka perkara yang dikatakan gangguan-gangguan itu mudah untuk menguasai diri dia. Kalau orang, ya, dengan pandangan hati dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah SWT, apa sahaja yang Allah datangkan daripada wahyu-wahyu Allah SWT kepada Rasulullah, dan Rasulullah juga bimbing kita dengan ajaran-ajaran Islam, kita yakin sungguh-sungguh tak akan ada muncul fahaman-fahaman yang menjadi suatu pertembungan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada hari ini. Dengar dengan teliti apa yang menjadi pertembungan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang memegang fahaman sekular, mereka yang memegang fahaman liberal, mereka yang memegang fahaman kapitalis, mereka yang memegang fahaman Syiah, mereka yang memegang fahaman Wahabi, dan terbaru Syihab, Allah itu Nabi dan Nabi itu Allah. Boleh terima ke tuan-tuan? Sedangkan hak kita belajar daripada awal pendidikan tu sehinggalah kepada hari ini, Allah ialah pencipta kepada makhluk, termasuklah baginda Rasulullah SAW sendiri sebagai manusia. Dan baginda Rasulullah SAW merupakan hamba Allah. Inni ibadullah. Baginda mengakui bahawa aku ni merupakan hamba Allah SWT. Jadi apakah sifat yang menyatakan bahawa manusia dengan Allah ni sama? Sihab, pandangan menyatakan bahawa Allah itu bersifat dengan sifat Muhammad dan Muhammad bersifat dengan Allah.
Dan nama Allah tu nama sekadar nama dan dikhususkan kepada Muhammad. Maknanya nama Muhammad tu boleh diletakkan sebagai Muhammad Allah. Boleh terima tak? Maka ajaran-ajaran yang memesongkan akidah umat Islam pada hari ini bukan hari ini baru berlaku tuan-tuan. Sebenarnya dah lama dah. Cuma baru ditimbulkan. Kalau kita tak sedar, kalau kita masih lagi lalai dengan akidah kita, ini yang bakal berlaku. Di kalangan umat manusia yang bernama Muslim tu, ada yang tak percaya kepada Islam. Pasal apa? Nak buat jalan pintas. Tak payahlah kita nak ikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka kita buat fahaman-fahaman sendiri dan kita kaitkan dengan tuan guru yang kita ciptakan dia. Ini ajaran Syiah Zaidiyah. Ini ajaran Syiah Ismailiyah. Ini Syiah Abbasiyah. Ini Wahabi dan sebagainya. Mengapa timbul? Sedangkan kita umat yang datangnya daripada satu sumber, iaitu sesuatu yang sama. Sebabnya kerana keyakinan seseorang kepada Allah SWT dan Rasul dia tak letak dalam hati. Dia cuma letak pada bibir saja. Mu Islam? Ya, aku Islam. Buat tak perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT? Buat tak perbuatan yang dibimbing oleh Rasulullah? Jauh sekali. Dah ke mana? Sebut sajalah sebagai orang yang beriman. Sebut sajalah orang yang mengikut jalan Islam. Tapi hak dalamannya tak buat, hak luaran sebagai perbuatan dia tak ikut pun jalan Islam. Layak ataupun tidak jadi disebut sebagai orang Islam. Tak mahu terima apa yang didatangkan oleh Rasulullah melalui pengajaran-pengajaran yang terkandung dalam agama Islam. Islam suruh buat gini, tolak. Islam kata jangan kamu melakukan perbuatan yang haram, mungkar dan maksiat, tolak. Ikut kami lah. Zaman muda kami. Ini pilihan kami. Dunia global pada hari ini seolah-olah membenarkan perkara maksiat dan kemungkaran berlaku. Apakah tidak ada golongan yang mencegah? Ada golongan yang mencegah. Buat ikut cara Islam. Tapi ada sebilangan daripada umat Islam pada hari ini, dia marah kepada golongan yang nak cegah perkara kemungkaran ini. Dia marah. Allahu Akbar. Apa dah jadi nasib kepada iman kita? Apa dah jadi kepada Islam kita? Kita berbangga dengan perkara-perkara maksiat. Kita berbangga dengan perkara-perkara kemungkaran. Yang perkara mendatangkan kebaikan, meningkatkan iman, nak bawa bekal kepada alam akhirat nanti, hak ni kita tak peduli. Nak tanya, berapa lama lagi dah masa kita hidup atas muka bumi ni? Alah ustaz, kita muda lagi ustaz. Jadi masa untuk kami hidup tu masa panjang lagi. Dah kalau orang yang dah lanjut usia, tak lama dah ustaz. Dah sedar diri. Tapi kalau hak yang muda-muda masih lagi lalai di luar sana, tak cara pun berkaitan dengan agama dia, macam mana kita ni nak sebut sebagai Muslim? Ni dok kata kita Islam, tapi kita tak buat pun apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang mengikut ajaran-ajaran yang tidak benar, sumber-sumbernya juga kita kata kabur, tak tahu daripada mana asas sumber dia, hak tu kita jadi ikutan. Yang hak ulama bawa mari, hak Rasul dan yang datang daripada Rasulullah SAW tidak diambil peduli. Bahkan perkara ini dibuang tepi. Inilah satu kerugian yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini. Bukan kerana orang kafir itu kuat, tidak. Tapi kerana lemahnya iman orang Islam pada hari ini, yang dia nak mendukung agama Islam itu sendiri. Dia tak bangga dengan agama Islam. Dia tak bangga bila mana dia dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan yang disarankan oleh Allah dan Rasul. Allah sebut apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa sedih, jangan kamu duka cita wahai orang-orang yang beriman. Bila mana kamu dapat laksanakan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasul serta agama kamu. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman sungguh-sungguh. Bila kita beriman sungguh-sungguh, kita pegang sungguh-sungguh dengan akidah yang kita pegang pada hari ini, ahli sunnah wal jamaah, maka takkan timbul dah golongan-golongan yang nak bawa sesuatu perkara yang tidak ada asas ni. Dan orang nak ikut mana? Saya ikut dia lah.
Dakwah ikut mana? Ikut dia lah. Tak. Yang hak boleh selari dengan agama Islam, yang bergerak dengan jamaah Islam, tak ada masalah. Tak. Sama-sama nak menyedarkan manusia tentang perkara yang dikatakan bekal untuk bawa ke masyarakat Allah SWT, orang kata nak meneruskan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Hak ni kita terima. Tapi kalau nak mengajak manusia, tak payahlah solat, tak payah buat baik, dan buat benda, ya, sekadar niat dalam hati sudah, main dalam hati dulu. Tak. Ya? Tak payahlah buat-buat amalan soleh ni, ya. Kamu nak dapat kebaikan, kita kena terima apa yang dibawa oleh ajaran-ajaran yang hak sesat. Masalahnya, ya, dulu ajaran ayah ping, Rasul Melayu Haji Kahar. Pas mana dah dua-dua ni? Tak ada. Tak. Ya, tak ada dah. Habis. Tak. Maka timbul pula ajaran-ajaran yang baru. Pasal apa? Sebab antaranya ialah kejahilan umat Islam itu sendiri untuk dia memahami agama Allah SWT. Tuan-tuan, pencarian ilmu kita ni bukan setakat kita pergi sekolah, pergi universiti saja. Kita nak cari ilmu Allah SWT ni luas. Tak. Ya? Jadi bila mana kita berada dalam majlis ilmu, inilah yang dapat menyedarkan kita tentang tanggungjawab kepada Allah dan Rasul serta agama. Sepatutnya kita rasa bersyukur kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab Allah pilih aku ini di kalangan ramainya umat manusia, ramai ahli Qaryah kita ni. Tapi inilah tuan-tuan, tahniah kepada tuan-tuan yang dapat hadir. Kenapa? Kerana Allah menggerakkan hati kita. Kita nak buat baik, kita nak cari ilmu Allah SWT, kita nak elakkan daripada perkara-perkara yang menjadi kelalaian, yang menjadi kejahilan kepada kita. Kita nak hapuskan ini. Nah, itu je, ya. Jadi perkara karut marut tak akan berlaku, dan syirik juga tak akan berlaku sekiranya umat manusia Muslim dia memahami dengan hati sanubari dia ikhlas kepada Allah SWT dan Rasul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut, tidakkah masih ada kaum muslimin yang menundukkan kepala, bukan kepada tu, ya, yang menundukkan kepala di hadapan manusia, di hadapan selain daripada Allah SWT. Maknanya pada hari ini manusia boleh tolak Allah SWT, tak peduli kepada Allah. Apa yang Allah SWT perintah tak buat, apa yang Allah larang mereka menjadi suatu kebanggaan. Oh, bangga aku dapat buat maksiat hari ni, bangga aku dapat meneruskan perkara-perkara yang menjadi amalan-amalan songsang, buat masuk LGBT dan sebagainya. Oh, bangga. Hak apa Allah larang tak buat, tak tinggal pun. Yang Allah SWT suruh kita buat, kita meremeh-remehkan. Ini katanya. Nah, mengapa masih ada lagi manusia yang demikian? Sebab perbuatan dia tidak kena dengan ucapan. Aqwaluhum fi wadin wa af'aluhum fi wadin akhar. Percakapannya pada satu sudut, tapi perbuatannya pada sudut yang lain. Kata gini, buat yang lain. Nah, 1 tambah 1 2. Bila buat tu 1 tambah 1 jadi 3. Sebab apa? Sebab ya, perkara itu kita boleh ubah. Dia kata. Nah, jadi manusia-manusia yang mana mereka boleh tunduk kepada hukum hakam manusia. Hak yang Allah Subhanahu Wa Taala mari letak kepada Rasulullah sebagai mukjizat, ada Al-Quran, ada hadis. Tolak Quran, tolak hadis. Pasal apa? Alah ustaz, dunia saja ustaz, bukan maksudnya pada akhirat. Kalau tidak di dunia, mana kan mungkin sampai ke akhirat? Mesti lalui dunia dulu, barulah sampai ke akhirat. Ke terus lompat ke akhirat lalu? Tuan-tuan, kita lompat tu. Lepas kita lahir ni, terus lompat, tak minta dengan Allah, hidup atas muka bumi, terus masuk ke alam barzakh. Tak ada. Jadi perjalanan kita itu mesti melalui peringkat-peringkat dia. Dan kita sekarang ni berada di peringkat alam dunia, sebelum kita berpindah ke alam barzakh dan seterusnya naik kepada alam mahsyar. Jadi mengapa manusia nak tunduk kepada manusia? Kan? Taat kepada Allah merupakan ketaatan yang hakiki. Taat kepada Rasulullah juga merupakan ketaatan yang hakiki. Taat kepada pimpinan kena tengok, kena siasat. Apa hala tujunya? Apa dasarnya? Apa matlamatnya?
Kalau nak bawa kepada Islam, nak memberikan suatu kebaikan kepada umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengajak dan menyuruh manusia supaya al-amru bil ma'ruf, buat kebaikan, wan nahyu anil munkar, cegah kemungkaran, maka golongan ini disebut golongan yang patut kita ikut. Dan kalau manusia yang dia juga jadi pimpinan, tapi membawa kepada suatu perkara yang memesongkan kita daripada Islam, banyak mengajar kita kepada kelalaian, tunjuk langit, hoha. Nah, orang duk ngaji kitab, dia tunjuk langit. Macam mana keadaan tu? Nah, tuan-tuan boleh buat penilaian sendiri. Ya, saya tidak menyatakan mana-mana pihak, cuma disebut sebagai suatu tanggungjawab yang perlu kita nilai. Apakah kita nak ikut golongan alim ulama yang memberikan pencerahan kepada kita bagaimana perjalanan kita atas muka bumi ni, supaya kita dapat sampai kepada Allah SWT dengan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah? Ataupun kita nak mengikut satu perkara yang jauh daripada Allah, menyimpang, menyelewengkan agama daripada Allah SWT. Nah, tak ikut dah jalan Allah, tak ikut jalan Rasul. Nah, wahyu Allah SWT yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah ikut sebagai perintah Allah SWT. Kita dapat perintah itu, kita buang. Mana letak muka kita yang kita duk kata kita sayang kepada Allah, kita sayang kepada Rasul? Hak ni pun tak boleh nak buat. Nah, nampak? Tu. Ya. Tunduk kepada manusia. Sapa rapat kalau boleh. Rukuk kita kepada Allah tak sapa separuh, tak sapa hak sempurna. Tapi kalau tunduk kepada manusia, sapa rapat gitu. Kalau boleh nak sujud manusia. Perbuatan yang berlaku di sebilangan masyarakat Muslim pada hari ini, dengan menyatakan bahawa manusia inilah yang memberikan rezeki pada aku, manusia inilah yang ada memberikan pertolongan kepada aku. Tak. Semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tunduk kepada Allah SWT, kita nak sujud pun kepada Allah SWT. Itu yang hakiki. Jangan sampai manusia pada hari ini sama je kedudukan sujud dia dan rukuk dia, sujud kepada Allah SWT, syirik jadinya. Rosak iman kita. Ya, tu. Baik. Bukankah mereka lebih takut kepada kekuatan orang lain? Takut kepada kekuatan orang kafir. Takut kepada kekuatan orang munafik. Takutnya orang kafir tu macam-macam benda dia buat ke kita. Dah kita buat benda. Bukan kita tidak mempertahankan. Kita mempertahankan. Yang pertamanya fahaman kita, anutan kita, pegangan kita. Betulkan akidah kita. Nah, maknanya yang pertama sekali, kita nak ajak kaum muslimin seluruhnya kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali untuk melaksanakan tuntutan dan perintah Allah serta Rasul serta agama ni. Tak boleh kita pisahkan diri daripada agama. Tak boleh kita pisahkan diri daripada pengajaran-pengajaran yang nak bawa kita kepada kebaikan. Nah, ni perkara-perkara kebaikan dia tolak, hak perkara buruk dia ambil pula. Jadi terbalik kok dah hal ni. Ya? Tu. Bukankah mereka masih bergantung pada pertolongan orang lain? Ambil pertolongan daripada orang-orang yang berkuasa misalnya ni. Dah nak minta tolong dengan orang Islam lemah, minta tolong dengan orang-orang kafir misalnya. Dah, orang kafir dijadikan sebagai tempat kita bergantung, hak orang Islam kita tolak. Kita tak mau terima. Dalam surah Al-Maidah ayat 51 Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pimpinan kamu. Hak tu jelas, dua perkataan yang disebut, Yahudi, Nasrani. Maknanya perangai orang Yahudi dan Nasrani ni, dia menolak agama Islam, satu. Yang keduanya, mereka menganjurkan perkara-perkara yang menafikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiganya, mereka melaksanakan suatu bentuk agenda yang memisahkan manusia daripada agamanya dan menyebabkan manusia ini seolah-olah tidak hidup dengan agama. Tak ada kehidupan agama.
Maknanya bebas untuk melakukan apa saja dan tidak ada pertimbangan berkenaan dengan dosa dan pahala. Dalam Islam ada tak pertimbangan dosa dan pahala? Ada tak tuan-tuan? Ada kan? Ada tak pertimbangan kalau orang ni buat baik dapat syurga, orang ni buat jahat dapat neraka? Ada tak? Ada dalam Islam. Tapi golongan yang tidak mahu kepada agama Allah, tak mahu ikut jejak langkah Rasulullah SAW, dia menafikan semua ni. Tak kira lah dosa ke tak dosa ke, peduli apa? Ini urusan aku, ini urusan kehidupan aku. Tak boleh nak terima nasihat, tak boleh nak terima pandangan daripada alim ulama dan sebagainya. Marah sama. Jadi mereka maknanya mengambil kekuatan-kekuatan daripada orang lain dan membuat pertolongan, ambil pertolongan daripada orang lain. Tak salah kita nak ambil pertolongan. Tak. Manusia ni bersifat dengan sifat lemah. Meminta pertolongan itu tidak menjadi suatu kesalahan selagi mana ianya tak bercanggah dengan agama Islam. Tapi ni kita minta tolong orang-orang yang tak beriman. Macam mana kita nak halang Islam supaya tidak berkembang di kalangan masyarakat? Syiar Islam nak ditutup. Tak perlu azan tak perlu kita laungkan keluar. Masuk waktu azan, pakai live je. Buka Telegram, buka WhatsApp, aku nak azan ni. Masing-masing buka telefon. Maknanya menafikan syiar Islam. Seolah-olah menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sedar, tak ada masalah kita lawan pun. Jangan main-main, ya. Baik. Bukankah mereka masih menganggap orang lain sebagai pemberi rezeki mereka? Siapa orang lain tu? Orang yang tidak bersama dengan golongan muslimin. Kalau kita dapat sikit, orang Islam bagi sikit ke aku, baik aku ikut orang kafir. Orang kafir lebih banyak daripada orang Islam dalam bab-bab pemberian ni. Maka kita pun gelap mata dengan pemberian daripada orang kafir. Jaga baik dalam akhir zaman ini. Perancangan-perancangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam banyak. Sama ada secara zahiriah kita nampak ataupun secara batiniah yang kita tak tahu. Tiba-tiba kita dengar, mana masjid tu tutup dah. Pasal apa surau tu tak dijalankan dalam pengajian? Rupa-rupanya ada perancangan-perancangan untuk menutup cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tu, ya. Jadi bukan maknanya kita ni biar kita sedar, ya, bahawa perancangan musuh Allah SWT ni begitu banyak dah pada hari ni. Kalau kita tak sama-sama mempertahankan agama Allah SWT, kita nak agak siapa tuan-tuan? Kita nak agak siapa? Itu soalan dia, ya. Baik. Bukankah mereka masih mengenepikan hukum Allah dan dengan senang hati mengikuti hukum buatan manusia? Mana? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum hak Allah SWT dan tidak mahu menerima peraturan-peraturan Allah SWT, tiga perkara yang Allah SWT sebut, jadilah kamu orang yang zalim, jadilah kamu orang yang fasik, jadilah kamu orang yang kafir. Allahu Akbar. Suatu perkara yang disebut perkara yang berat kepada orang Islam kalau Islam tidak mahu menerima hukum hak Allah SWT. Lebih kepada hukum manusia. Negaraku. Pasal apa? Patriotik tak salah. Kita nak menyatakan kecintaan kita kepada negara kita. Tetapi ketika mana kita melakukan ibadah, kenapa tak boleh diam dan berdiri tegak? Kejap-kejap kan duduk gini, kejap-kejap duduk ni. Maknanya ada sahaja tempat yang kita lalai. Duduk lama sangat dah, pas gitu semua. Kejap ke kanan, kejap ke kiri. Kenapa tak berdiri tegak? Sebab kalau aku tak ikut peraturan manusia, nanti kena compound, kena denda. Dah hukum Allah kenapa tak ikut? Sebab kita tak nampak lagi hukuman dia. Kenapa dah hukuman dia? Tak nampak lagi kan? Kalau nampak, agak-agaknya pada malam ni ada dah orang nak buat maksiat. Buat je maksiat, kena panah putih. Ada nak buat maksiat. Orang-orang yang sekeliling yang melihat tu, Allah, kena terus. Malam ni aku tak buat dah.
Pasal apa? Dah diperlihatkan di hadapan mata sendiri. Tetapi mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan azab itu kepada umat manusia? Sebab apa? Sebab Allah masih sayang kepada kita, orang-orang Islam terutamanya. Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Sebab itu Allah tangguhkan dulu. Allah Maha bijaksana. Allah tidak mahu di kalangan kita umat Islam yang terjun ke dalam neraka Allah. Tak mahu. Nah, aku tidak mahu di kalangan umatku, di kalangan hamba-Ku yang mana termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah SWT dan diterjunkan oleh Allah SWT ke dalam neraka Allah SWT. Allah tak nak. Sebab itu Allah penuh kasih sayang. Allah bagi lagi peringatan-peringatan. Nah, supaya kita sedar, cukup-cukuplah buat maksiat kepada Allah SWT. Cukup-cukuplah berbohong dengan hukum Allah SWT. Cukup-cukuplah jadi manusia-manusia jelmaan Islam. Faham tak? Manusia jelmaan Islam ni dia menjelma pada waktu-waktu yang tertentu. Tetapi dalam hatinya tak ada pun sekelumit iman dalam diri dia. Yang menyebabkan dia rasa seronok dan nak lagi melakukan perbuatan kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tu. Baik. Bukankah mereka yang mengaku sebagai muslimin masih menyatakan dengan terang-terangan di depan pengadilan bahawa mereka tidak mengikuti syariat Islam, melainkan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat? Maknanya secara jelas dia kata, kalau hukum itu hukum Islam, hukum syar'i dibawa ke depan aku takkan ikut hukum ni. Pasal apa? Hukum yang dibawa ni tak sesuai. Dalam amalan nenek moyang dan turun-temurun, memang kami tak setuju dengan hukum Islam. Siapa gitu kata kepada agama Islam. Maka dia menolak apa yang ada dalam Islam dan dibuat datang, okey, kita ikut hukum kebiasaan manusia dan masyarakat. Tu, ya. Jadi dia ambil hukum masyarakat, hukum adat. Kalau adat tu kata benda ni boleh buat, tak ada masalah. Kalau benda ni tak boleh buat, apa hukuman dia? Denda. Penjara dan sebagainya, ya. Tak ikut syariat Islam, tak, ya. Sedangkan perkara yang berkaitan dengan pendidikan Islam ni bukan hanya berkaitan dengan pendaftaran nikah kahwin. Bukan yang melibatkan hanya perkara yang solat, puasa, zakat. Siapa yang tak puasa kena tangkap, duduk dalam van jenazah, bawa sekeliling kampung. Gitu je lah. Bukan itu saja. Tapi kalau sekiranya kita tidak melaksanakan tarbiyah Islam, pentarbiahan Islam, pendidikan Islam dalam kehidupan kita, kita membiarkan anak-anak kita ni tak ada didikan agama, tak pandai baca Quran, tak pandai baca muqaddam, tak apa. Tak reti solat, tak apa. Kita sendiri pun tak reti solat. Kita lebihkan perkara lain. Mugi belajar sejarah malam ni. Mugi belajar matematik malam ni. Mugi belajar, bukan tak boleh, boleh. Silakan. Ya. Tetapi bila mana perkara yang berkaitan dengan kewajipan yang kita kena buat, utamakan. Ni kejar anak keliling kampung ni. Pasal apa? Tak pergi kelas tuition malam ni. Dan kalau anak semayang, biarlah anak semayang-mayang lah, ikut anak dia, besar dah. Boleh ke begitu? Tak boleh. Ya. Biar kita ada ambil tindakan yang tegas. Abang tak semayang malam ni, apa hukum? Kakak nak keluar pada malam ni ataupun nak pergi mana-mana, kakak tak tutup aurat, abang tak benar keluar. Gitulah. Ni ikut anamu lah. Kecilnya seluarmu, bergetah lagi. Dah mana nak keluar? Keluar. Lawa seluar, beli ke ayah Pandah dengan ayah-ayah sekali minta. Patutnya tegur. Janganlah pakai macam ni, pakai molek sikit. Lawa seluar beli mana? Minta pula tolong beli kayah tolong beli kemak jaga-jaga baik. Tutup aurat ni bukan arahan manusia. Tutup aurat ni datang daripada Allah SWT. Ya, tutup aurat nak menjaga maruah umat manusia, ya, daripada ancaman-ancaman ataupun maksiat. Orang lelaki kena jaga mata dia, orang perempuan kena jaga tubuh badan dia. Kalau orang perempuan tak jaga tubuh badan dia, memperlihatkan sesuatu yang ada pada tubuh badan dia,
Orang lelaki ni dia tak dapat mata tengok. Nah, Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Nah, ya. Orang lelaki diperintahkan jaga mata. Tapi kalau dah benda tu berleluasa sangat, nah, yang inilah yang Islam kata kena tegur, kena ambil larangan supaya jaga aurat. Nah, tu, ya. Ini kan ya Allahu Akbar, keluar ke mana-mana, tak tutup aurat dan sebagainya. Ada pula yang keluar hanya seluar pendek je. Hanya pakai singlet saja. Nah, dengan motor, Allahu Akbar. Laki. Yang perempuan dengan rambutnya menggerbang, ya, macam hantu dalam hutan. Tu. Aku memandang hampir pengsan. Tengok lagu lama-lama kan. Betul tak? Tengok ke dia tu. Masya-Allah Akbar. Anak muda siapa? Anak muda agama lain? Tak, agama Islam. Sebab tu kita kena balikkan semula masyarakat kita ni kepada ajaran Islam yang sebenar. Supaya apa yang menjadi perkara-perkara yang dikatakan manhaj dalam Islam itu dapat kita laksanakan. Tak boleh banyak, kita dapat melaksanakan sikit pun alhamdulillah dah. Dah, ya? Betul. Baik. Bukankah di antara anda sekalian masih ramai orang yang tidak ragu-ragu melanggar hukum Allah semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan dunia? Satu lagi persoalan. Nah, tak ragu-ragu langgar hukum Allah SWT. Bila berlakunya pertembungan di antara hukum Allah SWT dengan hukum manusia, tolak hukum Allah, ambil hukum manusia. Takut hukum manusia lagi. Nah, hak yang Allah SWT datangkan kepada manusia ni, tak ambil pun perhatian. Tak rasa takut dengan ancaman Allah SWT. Rasa tak berdosa ni. Nah, malahan berbangga pula bila dapat membuat maksiat di hadapan Allah SWT, di hadapan manusia. Buat maksiat. Sama ada maksiat itu berlaku secara terang-terangan ataupun maksiat itu berlaku secara sembunyi-sembunyi. Tu, ya, masalah, ya. Jadi manusia ni tak ada rasa takut dengan pelanggaran terhadap hukum Allah SWT. Tak ada ragu-ragu dah. Confirm aku lawan hukum Allah. Confirm aku tak nak ikut orang yang nak melaksanakan Islam. Confirm. Dah tu nak hidup macam mana? Hiduplah kita dengan keadaan yang kita sokong kepada kekafiran. Lepas tu bila akhirnya kita nak mati, kita nak minta mana? Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Boleh tak? Macam orang mabuk ni. Nak masuk syurga Allah SWT, nak kena lalui apa yang Allah SWT suruh dulu. Apa yang Nabi SAW suruh dulu. Barulah kita dapat letakkan nama kita dalam senarai golongan orang yang masuk syurga. Dah kalau atas muka bumi kita ni hidup, dengan kita mengasingkan diri daripada apa yang Allah SWT suruh, kita buat apa yang bertentangan pula dengan apa yang Allah SWT suruh, agak-agak tak malu ke kita dengan Allah SWT minta supaya kita masuk syurga? Tuan-tuan rasa macam mana? Rasa bebas tak? Boleh tak kita nak masuk syurga Allah SWT sedangkan kita penuh dengan maksiat? Allah suruh kita bertaubat, kita tak bertaubat. Allah suruh kita sedar diri, kita tak mau sedar diri. Kemana agak-agaknya kita nak letakkan diri kita ni akhirnya? Ya, tu dia. Baik. Dan yang terakhir sekali, bukankah di antara anda sekalian masih ramai yang takut kepada kemarahan orang-orang kafir, tapi tidak takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Aku nak laksana Islam ni. Orang kafir boleh tak? Jangan buat. Nak laksanakan Islam, kita minta pendapat orang kafir. Orang kafir yang tak mahu Islam, adakah dia kata, tak apalah, awak buatlah agama awak? Boleh tak? Silat-silat hari bulan, dia kata, jangan kamu laksanakan agama Islam dalam kehidupan. Kalau boleh, tempat kita ni jangan ada langsung Islam. Nak azan tak boleh keluar. Ni pengajian kita ni tak boleh nak keluar ni. Pasal apa? Nak kena ada dalam lingkungan masjid sahaja. Dah bila masa orang nak sedar. Orang yang tidak dapat hadir ke rumah Allah SWT, masjid dan sebagainya, untuk menghadiri majlis ilmu, dia boleh dapat sama manfaat itu. Dah kalau kita tutup, apa yang dapat? Tak dapat apa? Apa satu. Kan? Gitu ni. Ya, jadi rugi kita. Ya. Jadi ginilah keadaan nasib orang Islam
kalau sekiranya dia tidak ada kesedaran. Saya nak sebut dari satu ayat daripada surah Muhammad, ya, sebagai penutup untuk tazkirah pada malam ni. Disebut Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Muhammad ini sebagai Rasulullah, utusan Allah SWT. Ketika mana orang Islam bersama-sama dengan orang kafir, asyidda'u 'alal kuffar, mereka bertindak tegas, bukan ganas, bukan ekstrim, tapi kami bertegas kepada agama kami bahawa kami tidak boleh ikut apa yang ada dalam agama kamu. Tak boleh nak buat apa cara ataupun sesuatu yang mengikut agama kamu. Ambil lilin letak dalam piring, buat gitu. Ataupun pakai sajing atas kepala. Boleh tak? Tak boleh buat. Buat gini dekat gereja. Boleh tak? Tak boleh. Maka orang Islam bila mana berhadapan dengan orang kafir, kami tak boleh ikut perkara ni. Sebab agama kami melarang daripada melakukan perkara-perkara demikian. Orang kafir berkata, tak apalah, buat sekali. Peristiwa ini pernah berlaku ketika mana Rasulullah ditawarkan, Muhammad, hari ni kami ikut agama kamu, esok kamu ikut agama kami pula. Nah, maknanya bersilih ganti. Hari ni agama lain, esok agama lain. Boleh buat gitu? Maka Rasulullah kata, kami dengan agama kami dan kamu dengan agama kamu. Maka turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sehingga hujung ayat lakum. So sambung. Orang Sungai Karang Darat. Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kami dengan agama kami. Stop. Agama kami melarang melakukan perkara-perkara yang mendatangkan azab, dan kami tidak akan bersama dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang memusuhi agama Allah SWT. Jadi sekian untuk malam ni. Pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini, banyak pertanyaan pada malam ni, ya, berkenaan dengan bagaimana sikap kita sebagai orang yang mendokong kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita nak dapatkan kasih sayang daripada Allah SWT, nak dapatkan pembelaan daripada Allah, Rasul dan agama Islam ketika mana kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan perkongsian ini tuan-tuan, ya, bukan untuk nak mencela mana-mana pihak, tidak, ya, tetapi niat kita dan tanggungjawab yang telah pun diamanahkan kepada kami ni, ya, orang-orang yang mengajarkan pendidikan Islam kepada masyarakat, supaya apa? Sebut betul-betul biar masyarakat kita faham tentang agama Islam. Bila faham agama Islam tuan-tuan, insya-Allah, ya, gemilangnya Islam itu akan kembali bersinar, dan orang-orang kafir tak akan berani nak menyentuh apa yang ada dalam perkara Islam tu. Perkara sensitiviti pun dia takkan kacau. Maka kita kena buat satu tindakan. Ayuh, marilah kita sama-sama istiqamah dalam melaksanakan Islam dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi nusrah dan kejayaan. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.